Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi Jumaat, pagi yang mulia ini sama-sama dapat kita meneruskan kuliah tafsir Al-Quran kita. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan majlis ilmu dengan menggunakan kemampuan yang ada ini, kesempatan, peluang yang ada walaupun terhad secara online dan sebagainya, mudah-mudahan dapat menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan terangkatlah wabak musibah daripada kita semua. Dan kita dapat lihat sejak awal PKP dijalankan, PKP yang kali ketiga ini, alhamdulillah kita dapati bilangan kes harian semakin menurun, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan wabak ini akan berakhir, pandemik ini akan berakhir, supaya dapatlah kita meneruskan aktiviti dakwah, ta'lim, ibadah dan sebagainya sebagaimana yang kita lakukan sebelum ini. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada surah Al-Waqiah, dan pada kuliah yang lepas kita telah pun membicarakan tentang surah Al-Waqiah dari ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-11. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan mulakan dengan ayat yang ke-11. Walaupun kita telah baca dan kita telah bincangkan sekali lalu, tapi perlu kita ulang sekali lagi kerana ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi lagi. Dan untuk memastikan bacaan kita ini mempunyai kesinambungan dari segi makna, eloklah kita baca dari ayat yang ke-10 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Sadaqallahul azim. Baik, kita baca sehingga situ dahulu, sehingga ayat ke-16. InsyaAllah nanti kalau ada masa kita akan tambah lagi. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang bersegera, was-sabiqun as-sabiqun. Kita telah membicarakan sebelum ini tafsir berkenaan dengan as-sabiqun as-sabiqun, ya. Dan banyak tafsiran yang dikemukakan oleh ulama, ya. Kalau kita nak mudah, nak mempercepatkan perbahasan kita ambil salah satu daripada tafsir, iaitu tafsir daripada Az-Zajjaj. Az-Zajjaj mengatakan as-sabiqun yang pertama maksudnya ialah was-sabiquna ila ta'atillah, orang-orang yang bersegera kepada ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabiqun yang kedua ialah humus sabiquna ila rahmatillah. Jadi was-sabiquna as-sabiqun maksudnya was-sabiqun ai ila taatillah. Orang-orang yang bersegera itu bersegera, Allah kata. Was-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang bersegera, mereka itu bersegera. Apa maksudnya? Kata Az-Zajjaj, maksudnya ialah orang-orang yang bersegera. Bersegera yang pertama maksudnya ialah bersegera kepada ketaatan kepada Allah dalam sembahyang. Maksudnya bila azan terus menunaikan solat, apabila cukup haul, nisab dan syarat-syaratnya terus menunaikan zakat. Kemudian apabila telah cukup syarat-syarat haji terus menunaikan haji. Segala perintah Allah dia bersegera ke arahnya, ke arah melaksanakannya. As-sabiqun, mereka itulah orang-orang yang bersegera. Bersegera yang kedua maksudnya apa? Bersegera kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian kita sambung ayat yang seterusnya. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang dihampirkan.
orang-orang yang dihampirkan. Muqarrabun. Qarraba maknanya menghampirkan. Kalau muqarrab, kita ambil isim lah, senang. Muqarrab maknanya orang itu dihampirkan, kita bawa dia hampir kepada kita atau hampir kepada sesuatu yang lain. Muqarrabun maknanya mereka itu ramai, mereka itu ialah orang-orang yang dihampirkan. Fi jannatin na'im, dalam syurga yang nikmat, dalam syurga an-na'im yang penuh dengan nikmat. Baik, ayat fi jannatin na'im, di sini ulama membahaskan fi jannatin na'im ini sebenarnya dia berkait dengan apa sebenarnya? Dalam bahasa Arab selalu disebut muta'alliq apa semua tu. Jadi fi jannatin na'im, dalam syurga an-na'im, dalam syurga yang penuh nikmat. Apa dia berkait dengan apa sebenarnya tu? Dia berkait dengan apa sebenarnya? Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu taala menjelaskan bahawa ada dua wajah. Maknanya boleh dipahami dengan dua cara, dengan dua jalan. Yang pertama, boleh kita katakan bahawa fi jannatin na'im itu berkaitan dengan ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun, mereka itu didekatkan ke mana? Fi jannatin na'im, mereka itu didekatkan ke syurga, maknanya dimasukkan dalam syurga. Yang ni jelas, insya-Allah jelas. Ulaikal muqarrabun, mereka didekatkan ke mana? Nak pergi mana? Fi jannatin na'im, mereka didekatkan masuk dalam syurga. Itu yang pertama. Cara kedua, tafsiran kedua yang Imam Al-Alusi beritahu bahawa fi jannatin na'im itu berkait dengan suatu mudmar, sesuatu hal yang disembunyikan, mudmar. Ada hal sebenarnya di dalam ayat tersebut. Ulaikal muqarrabun, ditakdirkan ada hal di tengah-tengahnya, iaitu kainin, mereka berada fi jannatin na'im. Ulaikal muqarrabun, mereka itu ialah orang yang didekatkan, kainina fi jannatin na'im. Walaupun juga tafsiran, tidak lari dan tidak jauh bezanya dengan apa yang kita faham secara zahir daripada terjemahan. Tuan-tuan puan-puan pegang terjemahan Quran kan, maksud kata mereka itu orang-orang as-sabiqun al-awwalun, itu mereka dimasukkan ke dalam syurga yang di dalamnya penuh dengan nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Imam Al-Alusi, walau apa juga tafsiran, sama ada tafsiran pertama ataupun tafsiran kedua-dua tafsiran itu memberikan suatu isyarat. Apa dia isyaratnya? Isyarat dalam ayat ini menunjukkan bahawa walaupun mereka itu dihampirkan, didekatkan, tetapi kedekatan mereka itu tidaklah menjadikan mereka itu ketakutan. Kata Imam Al-Alusi, dia tak sama seperti mana orang-orang yang didekatkan dengan raja. Orang-orang yang didekatkan dengan raja, apabila seseorang itu didekatkan, dihampirkan kepada raja, semakin hampir dia dengan raja, maka semakin ketakutan dia dan semakin banyak tugasannya, kan? Lagi hampir dia kepada raja, jawatannya semakin banyak, tanggungjawabnya semakin banyak, dan lagi dekat lagi mereka menyesal sebenarnya. Lagi mereka menyesal. Kerana apa? Kerana lagi dekat, lagi banyak tanggungjawab. Tetapi orang-orang yang didekatkan, dihampirkan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lagi dekat, lagi hampir, lagi nikmat, lagi banyak kenikmatan yang mereka perolehi. Tidak ada kerisauan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa mereka. Demikian kata Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Thullatum minal awwalin. Thullatum minal awwalin, suatu jemaah yang besar daripada orang-orang yang terawal. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit daripada golongan yang akhir. Allah Ta'ala beritahu bahawa ada satu golongan yang besar dari golongan awalin, golongan yang awal, dan ada satu golongan yang sedikit dari golongan yang akhir.
Golongan awal ramai, golongan akhir sedikit. Dalam menafsirkan dua ayat ini juga terdapat perbezaan pandangan ulama. Kita ambil dua perbandingan pendapat. Sebahagian ulama seperti Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, begitu juga dengan Imam At-Tabari, Al-Baghawi dan lain-lain, mereka memahami maksud ayat ini ialah orang-orang awal yang dikatakan ramai itu ialah orang-orang dari umat-umat terdahulu, bermula dari zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, apa semua tu, sampailah Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang dimaksudkan dengan sullatum minal awwalin, golongan yang ramai. Golongan yang ramai, yang dari kalangan orang-orang yang terawal. Manakala wa qalilum minal akhirin, maksudnya ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tafsiran. Tafsiran kedua pula mengatakan bahawa tafsiran kedua ialah tafsiran Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir memahami ayat ni lain, berbeza dengan imam-imam yang tadi yang kita sebutkan tadi. Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa sullatum minal awwalin, maksudnya ialah sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, ini tidak ada kena mengena dengan umat-umat sebelum ini. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, ini adalah berkaitan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sullatum minal awwalin, jemaah yang ramai. Allah kata ada jemaah yang ramai dari kalangan orang-orang yang awal. Maksudnya ialah orang-orang mukmin yang ada di zaman awal Islam. Itulah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para salafus salih. Golongan awal-awal Islam yang mana ramai di kalangan mereka ni mukmin yang berkualiti, yang bertakwa, yang wara', yang beramal, yang tidak ada hasad dengki dalam hati mereka, akhlak mereka baik, tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa kecil. Mereka ni orang-orang mukmin yang berkualiti kerana kesan daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman di antara zaman mereka dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak jauh jaraknya. Jadi kata Imam Ibn Katsir, sullatum minal awwalin, maksudnya ialah awalin, orang-orang yang terawal dari kalangan umat ini, ramai yang masuk syurga. Wa qalilum minal akhirin, maksudnya ialah umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang selepas mereka, selepas daripada zaman awal. Maknanya mungkin maksudnya zaman khalaf. Beliau tak sebutkan, tapi kita faham begitulah. Beliau hanya sebutkan sadrul Islam, zaman awal Islam, dan selepas daripada sadrul Islam, selepas daripada zaman awal Islam. Jadi selepas daripada zaman awal Islam, mereka itulah yang dimaksudkan dengan ayat wa qalilum minal akhirin menurut Imam Ibn Katsir. Bahkan Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa pendapat pertama tadi yang mengatakan yang sullatum minal awwalin tu golongan umat-umat sebelum ini, wa qalilum minal akhirin maksudnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Kerana apa? Saya tak pasti sama ada Imam Ibn Katsir ataupun ataupun Syekh Tantawi yang mengatakan lemah. Kerana di sini beliau menukilkan daripada Imam Ibn Katsir tapi tak disebutkan dari mana ke mana beliau nukilkan. Tapi apa yang penting, makna kata Syekh Tantawi lah, mudah kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala mengatakan pendapat ini dhaif, pendapat yang pertama tadi. Kerana apa? Kerana kalau kita mengikut pendapat yang pertama, bermaksud orang-orang as-sabiqun al-awwalun yang didekatkan, yang dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat, sullatum minal awwalin, yang ramai di kalangan mereka ialah golongan umat-umat sebelum ini, manakala yang sedikit daripada mereka ialah golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bercanggah dengan kebaikan umat ini. Bukankah umat ini Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai khairul ummah? Demikian kata Syekh Tantawi. Syekh Tantawi kata kerana umat ini ialah khairul umam binassil Quran, dengan nas, dengan ayat yang jelas daripada Al-Quran mengatakan bahawa umat ini umat yang terbaik.
Jadi macam mana pula dikatakan bahawa di kalangan ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im, mereka itu yang ramai di kalangan ahli syurga itu ialah umat-umat terdahulu. Maka kerana itu Imam Ibn Kathir dan juga Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala berpegang dengan pendapat yang kedua. Lalu mereka mengatakan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, maksudnya ialah berkenaan dengan umat ini. Maksudnya ialah di kalangan ahli syurga itu, di kalangan umat ini yang ramainya ialah orang-orang yang terawal, iaitu para sahabat dan juga orang-orang yang hidup pada zaman awal Islam. Mereka itulah yang ramai yang memenuhi syurga. Manakala sebahagian daripada mereka, sebahagian kecil daripada mereka ialah golongan yang datang selepas zaman awal Islam. Inilah pendapat yang rajih mengikut penelitian dan juga pandangan Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala. Sebenarnya pandangan pertama pun dia ada hujahnya dan ada dalilnya, tapi kita tak bicarakan di sini kerana khawatir akan menjadikan perbahasan ini panjang berjela-jela. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah. Mereka itu di atas surur, iaitu di atas katil-katil. Masya Allah. Mereka itu berehat-rehat, santai-santai di atas katil. Mawdunah. Apa maksud mawdunah? Mawdunah maksudnya ialah mansujah bizahab, nasjan muhakkaman ataupun muhkaman. Mereka berada di atas katil yang mawdunah, iaitu yang bersulam-sulam. Kan? Kalau katil tu Masya Allah disulami dengan dengan benang cantik, dengan bahan-bahan material yang cantik, itu pun kita dah rasa bagus sangatlah. Kan? Tetapi di syurga nanti mereka akan duduk di atas katil apa dia? Mawdunah, kata Syekh Tantawi dan ulama tafsir yang lain. Mawdunah maksudnya ialah katil katil itu disulam daripada emas. Masya Allah, disulam dengan emas, dengan sulaman yang sangat teliti, sangat halus, sangat cantik. Untuk apa? Untuk kerehatan dan juga kemuliaan bagi ahli syurga. Semoga kita semua dapat beroleh nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka itu dalam keadaan muttaqiin. Ini hal, hal muttaqiin, mereka itu dalam hal keadaan bersandar, muttaqiin, bersandar ataupun berbaring, berbaring di atasnya, iaitu di atas katil tadi. Mutaqabilin, dalam keadaan berbalik-balik. Waqad qabala wajhu kulli wahid minha wajhu akhar liyatim sunnah. Berbalik-balik ataupun dalam keadaan, kalau Syekh Tantawi beliau menafsirkan dalam keadaan wajah mereka melihat kepada yang lain. Masya Allah. Maknanya mereka berehat-rehat, baring-baring, guling-guling di atas katil, tak ada nak fikir kerja ke apa ke, tak ada solat, tak ada apa, hanya untuk nikmat sahaja, hanya untuk nikmat. Di dunia dahulu mereka telah mengorbankan masa rehat mereka. Orang-orang ahli syurga ni, mereka telah mengurangkan masa rehat mereka. Mereka telah menjauhkan rusuk mereka daripada tempat pembaringan, tempat tidur. Nanti di akhirat Allah Ta'ala muliakan mereka. Mereka dapat berbaring-baring, bergolek-golek di atas katil yang empuk, katil yang cantik, yang indah. Mutaqabilin. Mutaqabilin kalau ikut Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, maksudnya ialah dalam keadaan wajah mereka saling menghadap antara satu sama lain. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wildan akan bertawaf ke atas mereka. Dalam keadaan wildan itu mukhalladun. Dalam keadaan mereka itu mukhalladun, kekal, dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya mereka tidak tua. Mereka tidak tua. Jadi bukan sahaja ahli syurga ini dapat baring-baring rehat-rehat, bahkan ada pelayan pula. Apa dia pelayannya? Namanya wildan. Dan wildan ini mereka akan bertawaf. Mereka akan sentiasa mengelilingi kita, mengelilingi ahli syurga,
dalam erti kata bersedia untuk berkhidmat kepada ahli syurga. Kalau mereka nak air, mereka akan datangkan air. Apa sajalah yang mereka nak, wildan ini akan bawakan, akan berkhidmat kepada ahli syurga. Dan wildan ini kita pernah sebutkan dalam tafsir surah Al-Insan. Di sana pun ada disebutkan, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am mansura. Jadi wildan ini ada beberapa pandangan ulama. Pandangan yang biasa kita, para ulama sebutkan dalam tafsir, dalam ilmu tauhid dan sebagainya. Wildan ini mereka ialah anak-anak orang Islam dan juga orang musyrik, yang mana mereka mati sebelum mukallaf, sebelum menjadi mukallaf. Mati dalam keadaan kecil, mati sebelum baligh. Mereka mati dalam keadaan belum baligh. Oleh kerana mereka belum baligh, maka tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Nak kata ada dosa, tak boleh kata ada dosa, sebab dia belum mukallaf, belum baligh. Nak kata ada pahala pun dia tak ada pahala, sebab pahala mestilah dengan amal soleh, dan amal soleh syaratnya mukallaf. Mestilah daripada mukallaf barulah diberi pahala. Jadi mereka ni tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Maka mereka inilah budak-budak kecil, kanak-kanak yang mati sebelum baligh, mereka ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan masuk dalam syurga dan dijadikan sebagai pelayan-pelayan syurga. Dan mereka tidak penat. Bukan kata bila mereka jadi pelayan ni makna kata mereka akan letih, akan dipergunakan, tak. Mereka akan bahagia, mereka akan seronok. Mereka berkhidmat dengan penuh seronok. Bukannya jadi pelayan macam pelayan restoran, tak menang tangan, kaki lenguh. Bukan. Tapi mereka berkhidmat dalam keadaan seronok. Dan bilangan mereka pun ramai. Jadi tidaklah makna kata mereka penat. Tak ada penat dalam syurga. Tidak ada kepenatan dalam syurga. Maka mereka ini dengan keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala tak azab mereka. Walaupun mereka pernah mencuri waktu kecil, mereka menipu mak ayah. Tapi kerana dia masih kecil, belum baligh, jadi belum ada dosa lagi, maka mereka akan dimasukkan dalam syurga sebagai wildan. Ini satu pendapat. Dan inilah yang kebanyakan ulama pegang. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, kitab-kitab riwayat-riwayat hadis, riwayat-riwayat asar-asar daripada para sahabat dan sebagainya, kita akan dapati perkara tersebut. Begitu juga dalam kitab-kitab tauhid, akidah. Namun ada satu lagi pendapat, iaitu pendapat Ibn Taymiyah dan juga anak muridnya Ibn Al-Qayyim, mengatakan bahawa wildan ini ialah suatu makhluk khas yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukanlah anak sesiapa. Bukan anak orang Islam atau orang musyrik yang lahir kemudian mati sebelum baligh, tak. Mereka bukanlah anak sesiapa. Mereka ialah satu ciptaan Allah yang khas. Diciptakan, memang jadi macam tu. Tidak melalui proses kelahiran. Dan dia tak ada makna kata lahir daripada umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, tak ada. Dia terus lahir, terus jadi macam tu. Seperti mana bidadari. Jadi kat sini maknanya seolah-olah Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim menyamakan al-wildan dan juga hur. Dan juga hur, iaitu bidadari. Disamakan. Diciptakan oleh Allah langsung terus, tanpa ada kelahiran. Hujah mereka apa dia? Kerana mereka kata, pertamanya mereka samakan dengan bidadari. Yang kedua mereka kata, kalaulah wildan ini ialah anak-anak ahli dunia, maknanya manusia di dunia, kemudian dibangkitkan di akhirat sebagai wildan, kalau begitulah keadaannya, maka ini bercanggah dengan hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad mengatakan bahawa ahli syurga itu umurnya 30 ataupun 33. Yadkhulu ahlul jannatal jannata. Yadkhulu ahlul jannatil jannata. Jurdan murdan mukahhalin. Jurdan murdan mukahhalin. Abna 30 atau 33 sanah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dan lain-lain disebutkan bahawa ahli syurga akan memasuki syurga dalam keadaan pertama sekali Jordan. Jordan yang apa pula ni? Jordan bukan maknanya Jordan. Itu lain. Jordan maksudnya badan mereka itu akan ajrad.
badan mereka itu akan kosong, mujarrad, akan kosong daripada bulu. Tak ada bulu. Ahli syurga ni tak ada bulu, tuan-tuan. Ahli syurga, tuan-tuan dan puan, tidak ada bulu. Maksud tidak ada bulu ni, bulu yang tak lawa lah, yang tak elok. Kan, rambut tu mesti ada lah, rambut, kening semua ada lah. Itu memang kecantikan. Tapi maksudnya lah bulu yang tak cantik. Contohnya bulu ketiak. Adakah orang suka bulu ketiak? Tak ada. Bulu ketiak, bulu ari-ari, bulu-bulu yang tak disukai lah. Contohnya bulu di yang apa, yang merebak di badan kan. Kalau bulu tu halus, cantik, okey. Itu sesuai dengan nikmat, dengan kecantikan. Tapi bulu-bulu yang tak disukai, kadang-kadang ada setengah orang tengkuknya penuh dengan bulu. Sampai terpaksa dicukur berkali-kali. Kalau janggut itu masih lagi kecantikan. Tapi kalau dah sampai tahap bawah daripada leher ni masih ada bulu, kemudian di dada pun penuh bulu, sehingga tak nampak kecantikan sebagai ahli syurga. Yang tu Nabi SAW kata jurdan, ahli syurga nanti badan mereka bersih daripada segala bulu. Maksudnya bulu-bulu yang tak cantik, yang tak disenangi. Murdan pun sama, dalam keadaan amrad. Wajah mereka tu dalam keadaan amrad. Amrad ni maksudnya sentiasa nampak muda. Amrad, sentiasa putih, muda, cantik, comel. Kan, dalam keadaan tidak ada bulu pun sama juga, tidak ada bulu. Amrad, lelaki yang amrad dipanggil amrad. Lelaki yang dipanggil amrad dalam fiqh maksudnya lelaki yang tidak ada misai, tidak ada janggut. Tidak ada misai dan tidak ada janggut. Jadi ahli syurga begitu, murdan. Mukahhalin, dalam keadaan mereka dicelakkan. Maksudnya mata mereka itu akan kelihatan macam bercelak, atau memang dicelakkan sungguh. Jadi tak perlu celak lagi dah. Tak perlulah nak pakai makeup apa semua. Memang dah Allah Ta'ala jadikan keadaan mereka itu bercelak. Mata mereka tu cantik, Masya Allah. Kan kalau di dunia ni kan payah kan, setiap kali basuh muka nak kena pakai balik. Orang perempuan lah, nak kena make up balik, nak lukis balik mata ni, celak. Tapi di akhirat tak ada. Allah Ta'ala jadikan semua tu siap dah, package. Mukahhalin. Abna siti thalathina au thalathin wa thalathin. Mereka ini adalah berumur 30 ataupun 33 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan dengan jazam, dengan pasti, iaitu umurnya 33 secara pasti, tanpa ada atau tidak ada syak. Jadi umur mereka 33. Jadi Imam Ibn Qayyim dan juga Ibn Taymiyah mengatakan, kalaulah ada manusia yang daripada bumi ni, anak-anak Nabi Adam, yang dimasukkan dalam syurga, maka pastinya umur mereka akan ditingkatkan menjadi sama semuanya, umurnya 33. Jadi tak adalah wildan. Tak ada wildan. Budak-budak pun kalau mereka masuk syurga, mereka akan dapat umur 33 juga. Begitu kefahaman mereka. Jadi dalam masalah ini kalau kita lihat, pendalilan tersebut agak kurang tepatlah bagi pandangan kita lah yang memegang pandangan jumhur. Kerana apa? Kerana dalam hadis itu jelas menunjukkan Nabi SAW kata yadkhulu ahlul jannah. Nabi SAW bercakap tentang ahli syurga, bukannya berkenaan dengan wildan. Wildan bukannya ahli syurga. Maksud ahli syurga ialah pemilik syurga itu, bos dalam syurga tu. Dia adalah sahib, dia adalah pemilik syurga tu, penghuni syurga tu. Wildan mereka bukan penghuni syurga. Syurga tu bukan milik dia, bukan diberikan atas amalan mereka itu, bukan. Jadi yang hadis 33 umur ahli syurga 33 itu memang betul, tapi itu merujuk kepada orang yang dimasukkan ke dalam syurga sebagai ahli syurga, bukan sebagai ahli khidmat ahli syurga. Jadi dengan jawapan itu dapatlah kita fahami bahawa wildan itu, kalau mengikut pandangan yang biasalah kita baca dalam kitab-kitab, bahawa mereka itu ialah anak-anak orang Islam ataupun orang kafir, orang musyrik yang mana mereka meninggal dunia sebelum baligh. Sebelum baligh. Oleh kerana mereka tidak ada dosa dan tidak ada pahala, maka Allah Ta'ala dengan keadilannya memberikan mereka peluang untuk menjadi ahli khidmat di dalam syurga. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung lagi. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in.
Tadi kan ayat tadi disebutkan yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ya, orang-orang wildan ini, kanak-kanak syurga ini, mereka sentiasa mengelilingi ahli syurga untuk memberikan khidmat, dan mereka ini mukhalladun. Mereka ini dikekalkan. Mukhalladun pun terdapat beberapa tafsiran. Ramai di kalangan ulama menafsirkan mukhalladun itu maksudnya ialah mereka itu kekal dalam syurga. Mereka tak mati, mereka tidak tua. Umur mereka memang begitu sahaja, sentiasa dalam keadaan muda, sentiasa dalam keadaan comel muda, tidak akan tua. Satu lagi tafsiran dari Imam Sa'id Ibn Jubair yang dinukilkan dalam tafsir Asy-Syaukani. Sa'id bin Jubair mengatakan bahawa maksud mukhalladun maksudnya ialah muqarratun, iaitu wildan itu akan dipakaikan dengan barang kemas. Muqarratun itu maksudnya ialah akan dipakaikan dengan barang kemas seperti subang dan sebagainya. Mereka akan dihias dengan barang-barang kemas, pakai subang, pakai gelang, pakai rantai dan sebagainya. Dan ketika itu tak berdosa, sebab ketika itu sudah pun dalam syurga, tak apalah nak pakai apa pun tak apalah. Kan? Sebab lagi pun mereka ni budak-budak. Mereka ni budak-budak, tak ada masalah. Mukhalladun. Kerana apa? Kerana kalau mengikut Al-Farra', salah seorang ulama bahasa Arab, beliau mengatakan bahawa orang Arab mengatakan khallada jariyatahu. Khallada fulanun jariyatahu. Seorang si fulan telah mentakhlidkan, khallada jariyatahu, maknanya beliau telah mentakhlidkan anak perempuannya atau hamba perempuannya. Jariyah ni boleh anak perempuan, boleh juga dengan makna hamba perempuannya. Khallada jariyatahu itu, kata beliau, maksudnya adalah hallaha bil khildah. Beliau telah menghiaskan. Khallada itu maksudnya menghiaskan budak perempuan tadi. Jadi mukhalladun boleh juga ditafsirkan dengan makna bahawa wildan itu dihiaskan dengan barang-barang kemas. Dengan barang-barang kemas. Jadi maknanya kita dah belajar, kita tahu dua tafsiran lah. Maknanya lebih lah sikit daripada sebelum ni. Sebelum ni kita ingat mukhalladun itu maksudnya mereka ni kekal dalam syurga, itu saja. Sebenarnya ada beberapa tafsiran. Ada lagi tafsiran yang lain. Kalau kita buka dalam tafsir lain, kita akan menjumpainya. Baik. Kemudian bi akwabin wa abariqi wa ka'sim min ma'in. Mereka tadi, wildan tadi, mereka mengelilingi ahli syurga membawa apa? Apa yang mereka bawa? Apa yang datang dengan mereka? Bi akwab. Mereka mengelilingi dengan membawa akwab, iaitu gelas-gelas, bekas-bekas minuman. Jadi setiap kali ahli syurga haus, tak adalah haus, ahli syurga tak akan haus. Setiap kali ahli syurga teringin nak minum air, nak menikmati minuman dalam syurga, maka minuman ada dibawa oleh wildan. Wa abariq. Abariq jamak kepada ibriq, iaitu cerik. Ibriq. Jadi cerik pun dibawa untuk dituang airnya ke dalam bekas. Dan dinamakan ibriq, kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, dinamakan ibriq kerana apa? Libariqi launiha, kerana berkilatnya warna cerik tadi, teko tadi tu. Allahu Akbar. Di dunia ni pun kalau kita tengok kan, cerik yang dijual oleh orang Patani, orang Thailand kan, dia bawa datang, dia pikul barang-barang besi kan, bawa periuk, belanga apa semua, kemudian dibentang canvas, dia letaklah barang-barang tu. Kita tengok cerik yang baru tu, Allahu Akbar, cantik, berkilat, tak ada cala, tak ada apa, padahal itu besi biasa je kan, aluminium biasa je. Walaupun stainless steel ke apa ke, dia tetap masa kata tidaklah mahal kan, hanya sekadar nampak cantik lah. Sebab apa cantik? Sebab belum pernah kena api, belum pernah kena sental dengan berus dawai, belum bercala, belum jatuh, belum kemek. Tetapi di syurga nanti, Masya Allah, kalau di dunia pun dah cantik macam tu, di syurga lagi lah, apatah lagi. Kerana itu kata Imam Baghawi, ibriq, abarik itu jamak, mufradnya adalah ibriq, iaitu cerik. Ibriq itu dinamakan ibriq libariqi launiha, kerana barik ni maksudnya adalah berkilau.
Macam kita lihat kilat kan, kilat di langit ketika nak hujan tu kan dia memancar, macam itulah libariqi launiha, kerana warnanya yang memancar. Subhanallah. Kemudian wa ka'sim mim ma'in, dan juga gelas, piala. Kas ini dia piala. Piala ni orang Arab, piala ni dijadikan sebagai alat minuman arak. Kita pernah sebut sebelum ni dalam tafsir surah Al-Insan, ya. Bekas yang digunakan oleh orang Arab untuk minum arak, bekasnya bukan gelas biasa macam tu, tidak. Mereka akan menggunakan gelas yang bertangkai macam bentuk piala. Itu dinamakan dengan ka'as. Jadi ka'as ini, kata ulama, bila disebutkan dalam Quran ka'as, maksudnya ialah beserta dengan arak. Bukan sahaja dibawakan, dihidangkan gelas, piala, bahkan juga di dalamnya ada arak. Sebab orang Arab memang bila sebut ka'as, dia akan faham bahawa maksudnya ialah di dalamnya ada arak. Wa ka'sim mim ma'in, maksudnya ialah mereka akan bawa arak dalam piala-piala yang cantik, masya-Allah. Ma'in maksudnya ialah banyak. Dengan maknanya mereka akan bawa piala yang di dalam yang penuh dengan arak yang banyak, arak yang mengalir, arak yang banyak, akan diberi minum. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka iaitu ahli syurga tidak akan mabuk disebabkan arak tadi, minuman tadi. Wala yunzifun, la yusadda'un, maknanya mereka tidak akan pening. Wala yunzifun, dan tidaklah mereka hilang akal mereka. Jadi kalau di dunia ni minum arak terus jadi pening, mabuk. La yusadda'un, maksudnya kata Syekh Tantawi, la yusibuhum suda'. Suda' ni pening. Kalau kami dulu belajar kat Mesir kan, kenapa kamu ni suda'? Suda' ni maknanya pening kepala, sakit kepala. Jadi orang yang minum arak di dalam syurga, la yusadda'un, mereka ni tidak akan ditimpa suda', tidak akan pening. Ataupun kata Syekh Tantawi, maksudnya ta'ib, mereka tidak akan rasa letih, lesu. Orang minum arak ni di dunia ni dia akan rasa lesu. Sebab itu orang minum arak, kalau dia minum banyak, akhirnya dia akan tidur. Dia akan tidur, dan lewat tengah hari nanti baru dia bangun. Orang lain semua bangun subuh, dia bangun tu dah dekat matahari dah terpacak, barulah dia bangun. Itu pun kalau sekiranya tingkap dibuka. Kalau gelap macam tu, tak tahulah bila dia bangun. Tapi dalam syurga tidak. La yusadda'un, mereka tidak akan pening, mereka tidak akan ta'ib, mereka tidak akan penat, lesu kerana minum arak. Anha itu, walaupun disebut tetapi kata Syekh Tantawi, maksudnya ialah dia sama. Di sini bermaksud bi. Kan kita tahu bahawa huruf jar ni ada ada li. Li maksudnya untuk, ila kepada, min daripada, daripada juga. Tapi la yusadda'una anha, tidak akan pening daripadanya. Kenapa daripadanya? Bukankah sepatutnya dengan sebabnya? Di sini kita kena faham huruf jar ni, ila, bi, kadang-kadang dia saling boleh ditukar-tukar. Kadang-kadang bermaksud bi. Contohnya dalam surah Hud ayat 53, Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan sebagai merakamkan apa yang diucapkan oleh kaum Hud, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika. Kata golongan yang menentang Nabi Hud, mereka kata, dan tidaklah kami meninggalkan Tuhan kami an qaulika. Maksudnya apa? Hanya disebabkan kata-kata kamu, wahai Nabi Hud. Itu maksudnya bi, disebabkan. Terjemahannya ialah disebabkan. Disebutkan wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika. Tapi walaupun lafaznya tetapi maknanya bi qaulika. Dan tidaklah kami, kata mereka, meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya semata-mata dengan sebab. Disebutkan tapi terjemahannya dengan sebab kata-kata kamu. Maknanya dengan sebab dakwah kamu, wahai Nabi Hud. Jadi samalah juga di sini, la yusadda'una anha ay biha.
La yusaddauna biha. Tidaklah mereka pening, tidaklah mereka lesu dengan sebab meminum arak tadi. Wala yunzifun, wala yunzifun, dan tidaklah mereka hilang akal, dan tidaklah yunzifun ini ada beberapa tafsiran, di antaranya maksudnya ialah tidaklah hilang akal mereka. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan wala yunzifun maksudnya ialah tidaklah habis minuman mereka. Tidaklah habis minuman mereka. Maknanya minuman mereka akan sentiasa ada, bahkan semakin diminta semakin bertambah. Kerana nikmat di dalam syurga tidak ada hadnya. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi nikmat syurga yang Allah Taala sebutkan, masya-Allah. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Selain daripada mereka bawakan minuman tadi, mereka iaitu wildan juga membawakan fakihah. Mereka bawakan buah-buahan, mimma yatakhayyarun, daripada apa yang mereka pilih. Mereka nak pilih apa, mereka nak makan apa, ikutlah apa yang mereka mahukan, semuanya mereka akan dapat. Buah-buahan apa yang mereka teringin, dapat. Kerana di syurga itulah memang tempat untuk memuaskan nafsu kita. Di dunia ni tempat menahan nafsu kita. Lagi, takkan buah je. Kalau orang tu minat makanan-makanan berdarah, makanan yang jenis makanan daripada haiwan-haiwan, daging, ayam dan sebagainya, takkan tak ada. Takkan makan buah je, minum makan buah, oish, diet sangat. Ada makanan yang kita nak. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan juga daging tayr, iaitu daging burung. Daging burung daripada apa yang mereka inginkan. Yashtahun, daripada syahwat. Yashtahun tu daripada kalimah syahwat. Jadi setiap kali nafsu syahwat mereka nak inginkan daging, teringinlah makan daging burung merpati contohnya, burung puyuh. Datang. Nak ayam pun termasuk juga dalam kategori burung. Datang. Senang kata, mudah kata, apa jua yang dia nak makan dia akan dapat. Tak kira sama ada tumbuhan, haiwan, dia akan dapat makan. Masya-Allah. Tadi semua berkenaan dengan makanan, minuman. Selesai berkenaan dengan makanan dan minuman. Kemudian dari segi nafsu manusia ni dia ada banyak jenis. Nafsu makan, minum satu hal. Satu lagi nafsu syahwat. Nafsu syahwat ni, keinginan syahwat ni, takkan tak ada apa-apa. Allah kata wahurun ain. Allahu akbar. Wahurun ain. Dan juga bidadari hurun ain, masya-Allah. Jadi wahurun ain ini apa i'rabnya? Tiba-tiba je dia datang wahurun ain. Tidak ada muqaddimah dia apa semua. Jadi kata Syekh Tantawi, dia adalah ma'tuf, sambungan kepada wildanum mukhalladun. Kalau begitulah i'rabnya, maka sebagaimana wildan itu akan bertawaf, akan sentiasa mengelilingi dan mengekori ahli syurga, bersedia untuk berkhidmat pada ahli syurga, masya-Allah, begitulah juga dengan hurun ain, bidadari akan sentiasa mengiringi, mendampingi, sentiasa dia akan duduk bersama-sama mengekori kita, ahli syurga. Masya-Allah. Kita berdiri, dia pun berdiri. Kita pergi sana, dia pun pergi sana. Kita, masya-Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada isteri yang macam ni, manja kan, isteri yang sentiasa memang ikut je kita rasa seronok kan. Kita rasa nak picit kepala, dia pun datang, dia picit kepala kita. Kita rasa nak tengok dia dalam keadaan pakai cantik, dia pun datang dalam pakaian cantik apa semua. Kita tengok TV, dia duduk sebelah kita, dia pegang tangan kita. Allahu akbar. Itu di dunia. Di akhirat Allah Taala kata bukan saja wildan, wahurun ain, ma'tuf, sambungan kepada wildan tadi. Mereka juga akan, bidadari juga akan sentiasa mengelilingi kita, akan mengekori kita, akan bersama dengan kita, berdamping dengan kita di mana sahaja kita berada di dalam syurga. Dalam syurga tak payah malu-malu dah. Tak ada malu-malu dah. Kalau di dunia ni memanglah kalau orang asyik ekori kita pun rasa segan, rasa malu. Tak ada, dalam syurga tak ada, sebab syurga itu adalah tempat nikmat. Masya-Allah. Nak cakap lebih pun kan, takut nanti kita berkhayal pula.
Jadi kalau kita nak dapat ini memang tak ada cara lain melainkan dengan iman dan juga amal soleh. Kuatkan iman, mantapkan amal soleh. InsyaAllah kita akan dapat apa yang dijanjikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Perumpamaan mereka itu ialah seperti al-lu'lu' al-maknun, iaitu permata-permata yang tersembunyi. Allah Ta'ala menggambarkan betapa indahnya bidadari itu. Bidadari itu ialah seumpama permata, maknanya putih, cantik, bersih, tak ada tidak ada sebarang perkara yang mengaibkan dirinya, tak ada jerawat, tak ada jeragat, tak ada parut, tak ada calah, masya-Allah, tak ada daki, tak ada bau busuk. Di dunia ni walau secantik mana pun manusia, walau secantik mana pun seorang wanita itu, akhirnya akan ditemui juga keaibannya. Semalam kahwin, hari ni kita dah nampak dah apa dia punya keaiban dia. Kalau kalau tak ketiaknya busuk, mungkin mulutnya busuk. Kalau tak ketiaknya berdaki, mungkin pehanya berdaki, belakang lututnya berdaki. Ada sahaja. Sebab manusia ni ialah kita ni, di dunia ni bukannya sempurna. Tetapi syurga yang Allah bagi, nikmat yang memang masya-Allah hebat. Syurga itu memang bidadari yang Allah Taala ciptakan untuk orang-orang beriman. Disifatkan, digambarkan sebagai ka'amthalil lu'lu'il maknun, licin. Disifatkan sebagai permata. Permata ni apa yang kita boleh nampak? Pertamanya putih. Bidadari putih, sangat putih dan flawless. Flawless bahasa sekarang kan. Tak ada parut, tak ada calar, tak ada jeragat, tak ada jerawat, masya-Allah, tak ada panau. Kita tengok pada permata kan, yang mutiara. Tidak ada calar, tak ada apa. Flawless. Memang kulitnya tu rata je. Macam itulah bidadari dalam syurga, masya-Allah. Warnanya pun sama, putih je, tak ada kat sini ada warna hitam sikit, sana ada coklat sikit, tak ada tompok-tompok. Itu yang pertama dari segi warna. Dan yang kedua dari segi sentuhan, kita pegang tu Allah lembut je. Yang ketiga ialah dari segi apa? Dari segi maknun tadi tu. Maknun maksudnya ialah disimpan. Jadi permata yang disifatkan, bidadari yang disifatkan oleh Allah ialah mereka itu seperti mutiara yang tersimpan. Maksudnya apa? Maksudnya bahawa bidadari itu tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia, masya-Allah. Tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia. Siapa yang akan menyentuhnya? Ahli syurgalah. Kan? Bidadari untuk tuan-tuan, yang akan menyentuhnya tidak ada orang lain, memang tuan-tuan sahaja. Bos syurga itu, pemilik syurga itu sahaja yang akan menyentuhnya. Sebab itu disifatkan bidadari itu seumpama mutiara yang tersimpan. Maknanya tak pernah langsung disentuh oleh mana-mana manusia. Masya-Allah. Special keistimewaan yang Allah berikan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaan, dibaca dengan mansub kerana apa? Maf'ul li ajlih. Maksudnya ialah dengan sebagai. Semua yang Allah Taala berikan itu jazaan, sebagai balasan bagi dengan sebab apa yang mereka amalkan. Jadi itu yang kita katakan tadi, kalau kita nak segala apa yang Allah Taala janjikan dalam ayat-ayat yang kita baca ini, maka jalannya ialah dengan cara kita beramal. Banyakkan amal soleh, baca Quran, zikir, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka iaitu ahli syurga, mereka tidak akan mendengar di dalamnya, iaitu di dalam syurga tak akan dengar dalamnya lagwan, tak akan mendengar sesuatu yang sia-sia. Tak ada. Tidak ada kata-kata kesat, cacian, makian, perkataan yang kotor, tak ada. Dalam syurga tak ada. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Dan juga tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Dalam menafsirkan ini pun ada beberapa kata-kata daripada salafus salih. Di antaranya Imam Mujahid mengatakan maksud la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima,
Maksudnya ialah ahli syurga itu mereka tidak akan mendengar syatam. Mereka tidak akan mendengar cacian, makian. Tak ada siapa yang akan mencaci dan tidak ada siapa yang akan dicaci. Wala ma'thama, dan tidak ada dosa. Tidak ada dosa di sana. Dan berkata Muhammad bin Ka'ab, la yu'athim ba'duhum ba'da. Wala ta'thima, tu maksudnya ialah tidak ada sebahagian daripada ahli syurga tidak akan menuduh sebahagian yang lain sebagai berdosa. Itulah kau tu berdosa. Kau tu jahat. Itulah kau dulu masa kat dunia dulu kau ni buat jahat. Tak ada. Tidak ada ungkit-mengungkit, tak ada. Cerita-cerita lama ni semua habis dah. Bila ahli syurga masuk dalam syurga, segala hasad dengki dalam hati mereka ni semua akan dikeluarkan. Hati mereka akan suci, baik je. Cakap benda-benda yang baik je. Tak ada siapa yang akan menerakakan orang lain, mendosakan orang lain, menuduh orang lain, mengungkit-ungkit dosa-dosa orang lain. La yu'athim ataupun la yu'thim. La yu'athim lah. La yu'athimu ba'duhum ba'da. Tak ada siapa yang akan menyebutkan dosa orang lain. Masya Allah. Illa qilan salaman salama, kecuali kata-kata yang sejahtera, kata-kata yang sejahtera. Illa qilan salaman salama. Kalimah salama iaitu sejahtera itu diulang 2 kali sebagai taukid, sebagai penegasan, nak beritahu bahawa memang tidak ada perkataan yang lain melainkan perkataan yang sejahtera sahaja. Dan di sini istithna ataupun pengecualian di sini dalam balaghah ataupun dalam bahasa Arab, ulama mengatakan bahawa istithna di sini ialah istithna munqati'. Sebab apa? Sebab qilan salaman salama itu dia bukanlah sebahagian daripada lagwan wala ta'thima. Ini orang yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Kan? Jadi kalau begitu maka dinamakan sebagai istithna munqati'. Istithna munqati'. Baik, bila mana mustathna itu bukanlah sebahagian daripada mustathna minhu. Kalau tak silap saya lah, mohon betulkan kalau sekiranya saya salah. Dan juga dalam ayat ini juga masya-Allah ketinggian balaghahnya sangat hebat. Di dalam ayat ini terkandung satu unsur balaghah yang dipanggil sebagai al-madhu bima yushbihu dham. Al-madhu bima yushbihu dham. Suatu pujian yang seolah-olah nampak macam suatu cercaan. Sebab bila dikatakan dalam syurga itu tidak ada perkataan yang lagha, yang sia-sia, dan tidak ada perkataan yang dosa. Kecuali bila disebutkan kecuali, orang yang mendengar dia akan berfikir, oh maknanya ada lah. Kecuali maknanya ada lah juga beberapa perkataan yang dosa, yang lagha. Rupa-rupanya Allah kata illa qilan salaman salama. Dia nampak macam nak mencaci, nak kata bahawa ada juga, tapi rupa-rupanya yang ayat seterusnya illa qilan salaman salama, yang ada hanyalah kata-kata yang sejahtera. Ini bagi orang yang belajar bahasa Arab lah. Sajalah saya kongsikan kan, supaya mudah-mudahan tuan-tuan adalah sikit makna kata keinginan nak tambah lagi pengetahuan. Kalau tak faham hari ini mungkin akan faham tahun depan. Tak apa, tahun depan ke 2 tahun lain, 2 tahun lagi baru faham, tak apa. Lambat tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita berusaha. Ya. Dan juga dalam menafsirkan illa qilan, dan qil di sini bukannya fi'il. Jangan kita ingat qila di sini maksudnya ialah dikatakan. Qala maksudnya mengatakan, qila dikatakan. Tak. Qila di sini ialah isim. Qila di sini ialah isim. Dan dia adalah qila di sini sama maksud dengan qaulan, kata Syekh Tantawi dan ulama-ulama tafsir yang lain. Illa qilan salaman salama, sama ada dia adalah badal kepada dia ada salama itu sama ada dia adalah badal kepada qila, ataupun salama itu ialah sifat kepada qila. Jadi qila itu sama seperti qaula. Illa qila maksudnya ialah illa qaulan salaman, sama ada ianya salaman itu masdar maka dia jadi badal, atau salaman itu bermaksud sifat seperti salim. Illa qaulan saliman salima. Qaulan saliman salima. Apa yang penting ialah maksudnya dalam syurga kata-kata semuanya baik. Dan satu riwayat daripada Atha, Imam Atha mengatakan bahawa
Maksud illa qilan salaman salama, maksudnya ialah yuhayyi ba'duhum ba'dha bisalam. Ahli syurga itu mereka akan saling memberikan penghormatan kepada yang lain dengan melafazkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kalau kita nak jadi ahli syurga di dunia lagi, kita kena biasakan memberi salam. Di antara tanda hari kiamat, hampirnya berlaku hari kiamat, ialah apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu memberikan salam hanya kepada orang yang dikenali sahaja. Orang tak kenal kita tak bagi salam. Jumpa kita tak bagi salam. Walhal pada awal-awal Islam dulu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh mereka ialah mereka memberi salam kepada siapa sahaja yang mereka jumpa. Sama ada mereka kenal ataupun mereka tidak kenal. Kalau kita nak masuk syurga, di dunia ini lagi kita kena biasakan amalan ahli syurga yang baik-baik. Contohnya apa? Kita bercakap perkara yang baik-baik. Kita memberi salam kepada orang lain. Kita tidak berhasad dengki. Selalu saya ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina fakhidhaihi wa ma baina lihyaihi azman lahu bil jannah. Siapa yang menjaga anggota di antara dua janggutnya, iaitu mulutnya, lidahnya, dan dia menjaga anggota di antara dua pahanya, iaitu kemaluannya, dia jaga dua anggota ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata azman lahu bil jannah, aku menjamin dia akan memasuki syurga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di sini dapat kita fahami dengan baik, kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain yang tidak ada dalam majlis ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan majlis yang kita lakukan ini sekalipun secara online, mudah-mudahan dapat menjadi asbab terangkatnya wabak, musibah, balak yang menimpa kita dan seantero dunia ini. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, yang terkesan terjejas disebabkan pandemik ini. Ya, kita doakan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan orang-orang sebegini, orang-orang yang lemah di antara kita, anak-anak kita yang terganggu pelajarannya, ya, kita dengan perantaraan mereka ini kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak ini dalam masa yang terdekat, supaya dapat kita kembali melakukan dakwah, ta'lim dan juga ibadah dan juga khidmat masyarakat sebagaimana yang sebelum ni kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang memberikan perhatian dan juga memberikan komitmen untuk menghadiri majlis kita ini. InsyaAllah sehingga bertemu lagi pada masa akan datang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.